khutbah. Antara khutbah yang dilakukan ialah pertama memuji Allah Ta'ala, kemudian solawat kepada Nabi SAW, kemudian dia pun menyebut, "Jitukum, aku datang untuk meminang anak perempuan kamu yang dimuliakan." Itu contohnya. Jadi ini antara yang dia tak panjang ya. Jangan pula mimbar dah siap, mimbar. Cokmah, kayu cokmah, kejap-kejap nak naik ke atas mimbar. Berkhutbah lah pula, panjang pula, 2 khutbah pula tu. Dia ucapan tu khutbah. Ceramah macam ceramah pendek ceramah pendek. Jangan panjang-panjang ya, nanti orang tak faham pula yang mana satu isi yang perlu dibuat ringkasan ataupun ulasan, tak payah. Dia hanya akhir sekali selepas daripada memuji Allah Ta'ala, akhir sekali kita akan menyebut hasrat tu je. Dia bukan berpantun, bukan bersyair, bukan semua sekali, tapi menyebut terus terang perkara itu. Kemudian dijawab pula oleh wali bagi pihak perempuan. Dia menyebut memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersolawat pula ke seumpamanya. Kemudian dia kata antara lainnya yang disebut dalam kitab mereka, tiadalah kami menolak apa yang dicadangkan ataupun yang dihasratkan. Tengok, cukup menarik. Dan khutbah ini antara lain yang berdasarkan pada riwayat dimulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Ini adalah sunnah bagi orang yang nak berceramah ataupun nak berkhutbah ataupun nak bercakap, memulakan dengan beberapa ayat Al-Quran, menyuruh manusia supaya bertakwa. Antara yang disuruh ialah, yang pertama ialah firman Allah daripada surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sambung lagi. Ayat yang seterusnya ialah An-Nisa ayat 1, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Sambung pula. Tapi jangan pula ni bukan tasmik kata tiba sambung ayat ni, sambung ayat, jangan. Dia kata sambung ayat lain pula. 3 ayat ni yang biasa dimulakan oleh Rasulullah ketika berkhutbah. Sambung pula dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Semuanya menyuruh supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Jadi dengar betul-betul. Jadi akhirnya akan diberkati majlis itu. Ini sangat menarik sangat menarik. Seterusnya, hukum khulwah dan ikhtilat. Ini juga dibincangkan hujung dalam bab bertunang ni. Kerana apa? Inilah waktu yang biasanya orang gunakan lesen paling besar. Lesen yang paling besar untuk berjumpa, untuk keluar, untuk pegang tangan dan seumpamanya. Ramai yang gunakan lesen sempena pameran buku. Ada juga gunakan lesen ni, pameran buku naik komuter sama-sama. Kemudian seorang nak turun, pegang tangan. Alang ada-adanya, biasa tak jatuh pun, tiba-tiba nak buat jatuh pula. Apa kalau perempuan lain pegang, jatuh kan? Perlu power dia pegang. Tak payah, jangan ingat ya. Hati-hati, jagalah kesucian sebelum daripada berkahwin. Jagalah kesucian sebelum daripada berkahwin. Memang nafsu bergelora sebab darah muda dan seumpamanya. Tetapi ingat, kita akan berjaya kalau sekiranya kita mengikut yang disuruh oleh agama. Kalau kita gagal, gagallah yang seterusnya. Takut-takut gagal pertama, tak rasa pun perkara itu dilarang, kita akan buat pula yang kedua dan seterusnya. Ingat, inilah hakikat manusia. Sebab itu Islam mengatur kehidupan di antara lelaki dan perempuan. Dia bukan menghalang, tetapi dia mengatur supaya betul. Kerana kalau tidak diatur, nescaya manusia akan mengikut nafsunya dan macam-macam perkara yang dilakukan. Menyesal kemudian sudah tidak berguna. Menyesal kemudian sudah tidak berguna. Baik, telah tersebar budaya khulwah, bersunyi-sunyi. Berkhalwat ni bagus kalau sekiranya beribadah, tetapi telah menjadi perkataan yang sinonim khulwat ataupun khulwah ini ialah bagi lelaki dan perempuan bersunyi-sunyi belum kahwin pula tu. Dan ikhtilaf, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, pasangan yang telah bertunang dengan alasan untuk berkenalan. Alasan power tu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas inna khalaq." Apa pula tu dia tu? Canggihnya dia tu, untuk berkenal-kenalan antara satu sama lain. Saya nak maknanya supaya saya ngam lah nanti, daripada lepas berkahwin baru nak kenal susah, lebih baik kenal daripada sekarang ni. Ingat, banyak sangat kita sembang belum kahwin, nanti lepas kahwin nak sembang apa? Kenapa bang senyap je? Tak tahulah, dulu kita sembang banyak sangat dekat kedai I love you corner tu. Yang isteri pun kata, kenapa diam ni, kemurungan. Kenapa ni? Saya pun tak tahu nak sembang apa. Dulu abang tanya banyak sangat, saya pun dah cerita habis dah. Abang nak tanya apa lagi? Saya pun tak tahulah. Nak tanya Simon, takkanlah kita nak bincang Simon sekarang. Tengok ya, habis. Sebab itu relax, sabar. Simpan semua tu, soalan-soalan final exam tu semua simpan. Sebab kita nak sembang dan tanya selepas daripada berkahwin.
Banyak tu kita nak tanya tu. Kalau nak kenal macam mana? Apa keuntungan perkenalan yang lebih-lebih sebelum daripada berkahwin? Paling kurang pun nak bagi hadiah tak apa, bagi hadiah tak ada masalah. Tetapi bukan berlumba-lumba untuk membazir. Bukan berlumba-lumba untuk membazir. Belum berkahwin, Masya Allah, hadiahnya banyak. Lepas berkahwin, satu hadiah pun tak ada. Satu hadiah pun tak ada. Sebab itu ingat, kita ni nak gunakan lama akad nikah sehinggalah sampai ke syurga, mudah-mudahan. Saya tak tahulah, kalau niat pendek je, lebih baik tak payahlah. Lebih baik mati dululah sebelum daripada berkahwin, sebab kita menyusahkan orang lain. Tapi kita nak guna lama. Bila nak guna lama, pastikan semuanya adalah dalam keadaan yang betul, kerana ia akan menjamin kerukunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya, ni pengalaman lain, mungkin ada pengalaman lain, Ustaz Sadadi, tuan pun ada pengalaman. Saya dulu terfikir sebelum kahwin, kalau kahwin ni sampai 50 tahun, 70 tahun pun dua-dua tak mati lagi, katakanlah lambat mati. Yang suami lambat mati, yang isteri pula umur panjang. Jadi lebih kurang lah tu. Baiklah, macam mana ya? Tak ada satu masa boring ke? Lama-lama kita tak bosan ke? Sebab kita ni kalau buat satu perkara, contoh ya, kalau naik kereta pun lama-lama boring. Bila ada kemampuan nak beli kereta lain. Kalau ada baju pun, kalau pun tahan, seumpamanya, ni tahan ni baju saya ni, ni baju betunang. Baju betunang, jangan main-main. Daripada tahun 2000 ni sampai sekarang saya pakai lagi, tak ada masalah. Kuat dia punya kain ni, cuma warna dalam lain, luar dah jadi lain. Kalau saya pakai pula dengan seluarnya, lagi lain antara baju dengan seluar. Ni kain lain dengan baju. Tapi tak apalah. Kadang-kadang kita boring, kita nak pakai pakaian yang lain, kita nak beli yang lain. Saya terfikir, macam mana dengan isteri? Memang betul ya, kalau sekiranya tidak diurus, nescaya sampai masanya kita akan boring. Bahkan kadang-kadang diuji pula dengan syaitan. Ingat, kerja syaitan sebelum daripada kahwin, dia punya kerja ni, kerjaya dia dapat diploma lagi. Kerja dia ialah merapat-rapatkan pasangan yang belum berkahwin. Idea banyak, macam-macam idea dia akan bagilah. Sempena dengan, maknanya sempena dengan minggu 14 perjalanan kita punya semester kita ni, bagilah hari pertama exam, semua cari idea. Last kali hadiahnya punya tiap-tiap hari, 365 hari hadiahnya, sempenanya banyak. Ingat, kerja syaitan pula akan berubah selepas daripada berkahwin, iaitu memisah-misahkan dan merenggang-renggangkan. Cari pasal aja. Sikit akan jadi marah, sikit akan menjadi bercerai, sikit akan macam-macam. Kadang-kadang sebab mentol bercerai. Kenapa bercerai? Tanya. Sebab suami saya suruh belikan mentol, 2 hari tak beli-beli. Kemudian suami marah, last kali diceraikan. Hanya kerana mentol. Ni murahnya nilai perkahwinan. Bercerai sebab mentol. Ya Allah, kan tak logik. Mentol kalau watt besar tak apa, ini watt 20 dia watt. Kalau anak-anak tengok tu, ya Allah, tak logik betul mak bapak aku bercerai hanya kerana mentol. Teruk sangat. Maknanya harga perkahwinannya sama macam mentol 20 watt. Tengok ya, kadang-kadang hanya kerana makanan, kadang-kadang hanya kerana yang seorang nak baca qiraat, macam-macam ni pula. Yang seorang pandai qiraat, yang seorang tak pandai qiraat, bergaduh pun sebab tu. Suami tak sebut nak baca qiraat, tiba-tiba dia baca ghairil maghdubi alaihim. Ingat dia, hum boleh dibaca dengan qiraat ghairil maghdubi alaihim, dan dibaca waladdallun. Belakang pula amun. Kacau tu. Semua ikut wawnun. Dengan sebab tu bergaduh pula, abang baca salah. Lala saya pun salah juga, patut baca amin, saya baca amun. Kacau yang tu, akhirnya bercerai. Hanya kerana qiraat. Pandai pun bercerai, kerana yang tak pandai pun bercerai juga. Ingat ya, perkara-perkara ini menyebabkan ujian dalam keluarga. Sebab itu, nak menjadi suami, nak menjadi isteri, banyak elemen dan skill yang perlu untuk diselesaikan. Emosi, dia bukan jadi cikgu je emosi, bukan jadi cikgu je ada set induksi, bukan jadi cikgu je ada objektif 1, 2, 3, bukan main. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Tetapi dalam kehidupan berkeluarga, tiba-tiba kita gagal meletakkan matlamat yang sewajarnya. Ini akan menyebabkan kita tidak berjaya di dalam hidup berkeluarga. Baik, seterusnya kita masuk hadis ya, yang berkaitan dengan dia syaratnya tak boleh khulwah dan ikhtilat ini sebelum daripada kahwin. Lepas berkahwin berkhulwahlah seada-adanya ataupun semau-maunya boleh. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma dzu mahramin. Tidak boleh bersunyi-sunyi seorang lelaki dan perempuan melainkan bersama dengan keduanya orang yang maknanya mahram, terutamanya bagi orang perempuan. Jadi kalau nak keluar sama-sama boleh, tak ada masalah. Pastikan ajaklah keluarga perempuan.
bapaknya ke, maknya ke, jangan adiknya sudah. Adiknya senang dapat rasuah. Nah, gula-gula pergi main jauh-jauh. Tak boleh, dia kena orang yang bersama. Sekira-kira kita tidak akan melakukan yang dilarang dalam keadaan berada di hadapan orang-orang ini.